Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Daulat tuanku, Digarhayu Sultan Selangor. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, akhirnya sekali lagi Sultan Selangor bertitah, dan titah kali ini jauh lebih serius, dan saya fikir ini Sultan Selangor betul-betul mahu supaya perkara ini menjadi keutamaan dan pastinya supaya tidak terjadi perkara ini. Sultan Selangor baru-baru ini menzahirkan kebimbangan baginda berkenaan dengan perpecahan orang Melayu. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, menzahirkan kebimbangan baginda sekiranya perpecahan dalam kalangan orang Melayu akibat perbezaan pahaman politik akan membuatkan umat Islam terus lemah di negara ini. Sultan Sharafuddin turut menegaskan nescaya Melayu akan hilang kuasa memerintah negara, malah akan menjadi satu bangsa yang mundur dan terpinggir di negara sendiri. Baginda bertitah peristiwa yang berlaku di beberapa negara Islam, terutamanya di Timur Tengah, dan sejarah keruntuhan kerajaan Melayu Melaka juga boleh diambil iktibar serta tauladan. Baginda bertitah ini bagi menunjukkan bahawa sesebuah kerajaan yang hebat juga boleh runtuh akibat perpecahan dan permusuhan dalam kalangan umat Islam, titah baginda. Baginda juga turut bertitah, malah apa yang dapat kita lihat sekarang ini adalah orang Melayu telah berpecah kepada banyak golongan hanya kerana perbezaan fahaman politik, walaupun pada asasnya parti-parti politik tersebut mempunyai matlamat yang sama, iaitu mendaulatkan Islam dan untuk mempertahankan hak-hak serta kepentingan orang Melayu. Titah baginda pada satu majlis perasmian Masjid Al-Ma'rufiyah, Kampung Parit Baru, Sungai Tawar di sini pada Jumaat. Sultan Sharafuddin menyeru agar semua nazir dan imam di negeri tersebut supaya memandang serius tentang perkara itu dan memastikan institusi itu memainkan peranan sebagai pusat perpaduan umat Islam melalui ibadah, dakwah, pengajian dan program kemasyarakatan. Malah, baginda juga turut mengingatkan supaya program-program tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Baginda turut menasihati rakyat Selangor agar sentiasa mengelakkan dari sebarang sengketa dan permusuhan sesama sendiri. Titah baginda, beta sedar bahawa dalam kalangan rakyat beta akan ada perbezaan fahaman dan pandangan sama ada dari segi politik dan pendekatan pentadbiran negara. Namun beta mengharapkan agar perbezaan ini tidak menjadi punca dan pencetus kepada sebarang perpecahan, pertelingkahan dan permusuhan dalam kalangan umat Islam amnya dan orang Melayu khususnya, titahnya baginda lagi. Pada itu baginda turut menyentuh pilihan raya negeri PRN Selangor yang dijangka berlangsung pada Jun atau Julai ini dengan menasihatkan rakyat supaya memilih pemimpin amanah, bertanggungjawab dan tidak mengamalkan rasuah. Titah baginda, beta juga mengingatkan semua pihak agar berhemah semasa berkempen dan mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Titah baginda. Tambah baginda lagi, elakkan dari perbuatan fitnah memfitnah serta menyebarkan berita palsu, menghasut rakyat untuk membenci terhadap mana-mana pihak ataupun mana-mana kerajaan ketika tempoh kempen pilihan raya diadakan, tegas baginda. Pada majlis itu, baginda berkenan menyampaikan sumbangan Adil Fitri kepada 478 asnaf, fakir miskin dan mualaf serta menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih bersama rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia,
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini Ahmad Maslan pula buat kejutan paling dahsyat, paling tak dijangka dan pastinya membuat seluruh rakyat negeri Kedah menonton dan menunggu apa tindakan Menteri Besar Kedah pada kali ini. Tunggu mesyuarat Selasa depan ada MB Kedah atau tidak? Itu kata Ahmad Maslan pada satu sidang media selepas lawatan rasmi beliau. Kata Ahmad Maslan, kita tunggu mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada Selasa depan. Ada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor atau tidak? Kata Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan Muhammad Sanusi berhubung surat daripada Kementerian Kewangan yang dihantar kepada pejabat Sultan Kedah. Kononnya merancang menyingkirkan beliau daripada menganggotai Majlis Kewangan Negara. Tanpa memberi jawapan mengenai kewujudan surat itu, Ahmad hanya memaklumkan semua menteri dan ketua menteri dijemput menghadiri mesyuarat terbabit. Katanya, kita tunggu mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada Selasa 18 April yang akan datang. Jam 9 pagi di Kementerian Kewangan di mana semua menteri besar dan ketua menteri akan dijemput, katanya. Tambahnya lagi, mesyuarat akan dipengerusikan sendiri oleh Menteri Kewangan. Jadi kita tunggulah ada Menteri Besar Kedah atau tidak, katanya pada satu sidang media selepas lawatan ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JBPH di sini pada hari ini. Terdahulu, Muhammad Sanusi dilaporkan telah berkata bahawa setakat ini beliau masih tidak berhasrat untuk mendedahkan surat daripada Kementerian Kewangan yang dimaksudkannya itu. Pada hari lalu, media melaporkan Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, mendakwa terdapat usaha terancang untuk kononnya menyingkirkannya sebagai Menteri Besar dan sebagai Menteri Besar yang mewakili Kedah dalam Majlis Kewangan Negara dengan menamakan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Datuk Nurizan Kazali sebagai pengganti. Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan walau bagaimanapun menetapkan Majlis Kewangan Negara itu perlu diketuai oleh Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang dilantik. Manakala setiap negeri diwakili individu yang telah diperkenankan oleh Sultan atau yang di-Pertuan Negeri. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah berkata, perkara itu didedahkan supaya apa yang dirancang tidak akan menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya pun tidak pasti apa yang Sanusi sedang buat sekarang, tapi yang pasti saya ingat dulu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah pernah juga tegur memberikan peringatan supaya memberikan kerjasama yang baik dengan membuat hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan, dengan kepimpinan Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita tunggulah. Betulkah dakwaan Sanusi ini? Betulkah dia ini disingkir? Dan satu lagi, kalau memang betul ada surat itu, kasih dedalah. Kasih tunjuk itu surat, biar satu Malaysia tahu. Biar satu Malaysia nampak surat itu, baru ngam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.